Siang malam bersilih ganti, tetapi satu perkara tetap sama. Segala aspek pentadbiran negara kita, segalanya bermula di sini. Bangunan inilah yang menentukan segala dasar dan undang-undang yang menentukan kehidupan 33 juta rakyat Malaysia. Dan selepas 4 tahun 6 bulan kita menunggu dalam suasana politik yang penuh kacau bilau, hari ini kuasa untuk memilih siapa yang menduduki bangunan keramat ini kembali ke tangan rakyat. Siapa yang mempunyai kuasa hari ini? Lebih 21 juta pengundi, teramai dalam sejarah negara kita. 21,173,638 pengundi. Dan antara mereka, 1.4 juta pengundi yang berumur 18 hingga 20 tahun saja yang mengundi buat kali pertama. 4 hari lepas, 213,000 rakyat Malaysia sudah pun menunaikan tanggungjawab mereka dalam pengundian awal. Hari ini, giliran anda semua. Hari ini hari anda. Hari ini, Malaysia memilih. Montaj ada muzik. Sudah tentu suasana politik yang serba tidak menentu di samping kehadiran ramai pengundi muda mengubah dinamika politik di banyak kerusi. Dari Gombak ke Tambun, dari Batu ke Arau, dari Bagan Datuk ke Kota Belud, dari Sungai Buloh ke Pagoh. Semuanya akan ditentukan hari ini dan semuanya akan kami bawakan kepada anda di sini, saluran 501. Selepas 4 tahun setengah kita menunggu, hari ini kuasa dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang bakal menduduki 221 kerusi di Dewan Keramat ini. Sasarannya tetap sama, 112 kerusi parlimen untuk memenangi majoriti mudah dan membentuk kerajaan baru. Tapi mungkin sukar untuk satu pihak memenangi jumlah ini pada hari ini melihat pada komposisi terakhir Dewan Rakyat sebelum dibubarkan pada Oktober. Kita mendapati tidak ada satu pun pihak yang mempunyai kerusi yang hampir dengan bilangan ini. Ramai yang menjangka PRU kali ini jauh lebih rumit dan sukar diramal berbanding semua PRU sebelum ini. Tidak ada petanda jelas yang menunjukkan siapa yang akan muncul juara. Adakah jangkaan ramai penganalisis akan terbukti betul hari ini atau sebaliknya? Kerusi mana akan tepati ramalan dan kerusi mana akan catat kejutan? Jangkaan sudah dibuat, analisis sudah pun dikongsi, ramalan sudah dikeluarkan, perbincangan sudah diamati. Hari ini, rakyat yang akan menentukan. Saya akan membawakan kepada anda keputusan rasmi dan juga tidak rasmi. Setiap kerusi yang dipertandingkan, 221 kerusi parlimen, 116 kerusi DUN di 3 negeri. Sejurus selepas kami menerimanya di set ini. Dan sementara itu, sudah tentu banyak untuk kita bincang dan kupas daripada pesta demokrasi ini. Saya serahkan dulu pada rakan setugas di studio Naila dan juga Syafizan. Silakan. Bukan Luqman bersorangan di set Dewan Rakyat. Anda juga bersama saya, Naila Huda. Saya Syafizan Johari. Hari ini Malaysia memilih. Kita juga bersama dengan rakan-rakan setugas dan juga dengan dua tetamu yang akan kita beri tumpuan khusus ya menjelang proses menjelang sepanjang ya hari membuang undi ini, hari mengundi ini. Lama prosesnya. Dan tapi apa pun ya kita sangat kata bergembira kita kerana apa turnout rate jumlah keluar mengundi alhamdulillah sehingga pukul 12.30 hari tadi agak tinggi dah lah. Ya, kalau kita nak lihat peratusan keluar mengundi yang dikemaskini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dari semasa ke semasa, kalau terkini, kalau kita paparkan pada skrin setakat jam 2 petang sebanyak 58% sudah pun meningkat berbanding 50% pada jam 1 petang. Ini menjadi tumpuan kita pada jam-jam terakhir waktu pengundian sehingga tutup waktu mengundi pada jam 6 petang nanti. Masih ada banyak peluang untuk anda keluar menunaikan tanggungjawab bagi anda yang masih belum lagi mengundi. Kalau saya dah mengundi,
Saya Syahrizal? sudah undi pos, alhamdulillah, kerana diberikan kemudahan terbabit, dan kita masih lagi nak beri tumpuan ya kepada jumlah keluar mengundi sehingga jam 12 hari tadi, dan juga mungkin ada data-data yang terbaru, dan kita seperti yang Naila katakan, kita nak bandingkan dengan angka yang PRU 2018. Kita juga ada rakan tugas ya, itu Fauzi Zain. Saya difahamkan ada data keluar mengundi sehingga jam 2 petang. Silakan Fauzi. Okey, baik, terima kasih AK dan juga Naila. Saya nak tunjukkan ini adalah bukti saya telah menjalankan tugas saya sebagai seorang pengundi. Kepada anda, terima kasih dan tahniah kerana menjalankan dan juga menunaikan tanggungjawab anda untuk pilihan raya umum yang ke-15. Yang belum lagi ataupun yang belum sempat lagi nak menunaikan tanggungjawab, anda ada lebih kurang 2 jam 30 minit lagi ataupun kurang daripada 2 jam 30 minit lagi untuk pergi ke pusat mengundi sebelum pagar di pusat mengundi itu tutup, dan di situlah masa dan momennya anda akan bersedih kerana anda tidak terlibat dalam pesta demokrasi yang paling meriah dalam sejarah pelari umum di negara ini. Baik, sebenarnya ada beberapa perkara yang saya nak bawakan pada waktu ini. Yang pertamanya, kita nak melihat kepada peratusan keluar mengundi. Kita tahu pada pilihan raya umum kali ini ada beberapa pemboleh ubah dan juga indikator yang cukup signifikan. Selain pada kita melihat kepada undi 18 dan juga pendaftaran bagi pemilih secara automatik, peratusan keluar mengundi ini juga akan memperlihatkan ataupun refleksi dan juga cerminan kepada keputusan pada malam ini. Tapi sebelum itu, kalau boleh saya nak tunjukkan kepada anda peratusan sehingga jam 2 petang tadi difahamkan, dimaklumkan jumlah yang telah pun keluar ialah 58%, ataupun kalau kita ambil daripada keseluruhan pendaftar jumlah pengundi pada pilihan raya umum yang ke-15 ini, jumlahnya adalah sebanyak 12.18 juta. Walaupun kalau kita buat secara perbandingannya, PRU 14 dan juga PRU 15, walaupun pada PRU 14 pada pukul 2 petang mencatatkan angka keluar peratus adalah 62%, tetapi untuk pilihan raya umum yang ke-15 ini pada pukul 2 petang angka walaupun 58%, tetapi angkanya sedikit lebih tinggi sebab kita tahu ada pendaftaran secara automatik dan juga undi 18 yang memperlihatkan julat pertambahan pengundi pada pilihan raya umum pada kali ini. Ini adalah sehingga jam 2 petang, dan selainnya anda boleh tengok, tapi saya nak tunjukkan kepada anda, ini adalah berkaitan dengan perbandingan berdasarkan beberapa pilihan raya umum sebelum ini. Saya nak bawakan kepada anda secara keseluruhannya daripada pilihan raya umum yang pertama sehingga pilihan raya ke-14. Ada turun naiknya, ada beberapa kali ataupun lebih tepat lagi 2 pilihan raya umum yang lepas mencatatkan angka peratusan lebih 80% rakyat Malaysia menunaikan tanggungjawabnya, iaitu pada pilihan raya umum yang ke-13 iaitu 84.4% dan pada pilihan raya umum pada musim yang lalu 82.3%. Ini adalah angka tertinggi peratusan keluar mengundi rakyat Malaysia sepanjang sejarah Malaysia. Mungkinkah anda ataupun saya yang telah mengundi dan yang bakal mengundi pada kali ini akan sekali lagi mencipta sejarah, akan mungkin siapa tahu kita boleh berjaya ataupun kita optimis sikitlah. Kita boleh percaya untuk mencapai #undi 100% pada pilihan raya umum pada kali ini. Dan Naila dan juga AK, selepas ini saya akan bersama dengan rakan saya Firdaus Azil. Firdaus Azil sebenarnya wartawan, dia lain sikitlah. Kalau wartawan-wartawan lain memang telah ditetapkan mengikut kawasan dan juga negeri-negeri untuk mereka membuat liputan berdasarkan tugasan masing-masing daripada Perlis sehinggalah ke Sabah. Tetapi Firdaus Azil ni kami memberikan dia sedikit tugasan yang khas. Beliau pergi beberapa hari ke satu kawasan untuk bukan saja untuk mengikuti rapat liputan dan juga apa perkembangan berkaitan dengan pilihan raya umum, tetapi beliau mendalami sentimen dan bagaimana nanti dia akan bantu kita memahami apa sebenarnya yang perlu diberi tumpuan dan apa sebenarnya yang terlepas pandang apabila kita cakap tentang beberapa kerusi-kerusi panas pada pilihan raya umum ini. AK dan juga Naila. Baik, terima kasih Fauzi. Dan kata ini merupakan satu petanda yang baik. InsyaAllah
walaupun kita ada sekitar lebih kurang dalam 2-3 jam lagi sebelum kurang 3 jam. Sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup, harapan masih lagi ada. InsyaAllah kita boleh untuk mengatasi angka-angka sebelum ini dan juga kita mampu untuk mencapai sasaran kita iaitu undi 100%. Ya, tapi itu angka sekadar statistik secara keseluruhannya, tetapi kita perlu melihat secara lebih mendalam di mana sebenarnya tumpuan peratusan keluar mengundi ini, sama rata atau tak dekat kawasan kampung, pinggir bandar dan juga dalam bandar ini. Kalau semua yang keluar mengundi di kawasan bandar saja, itu tidak mencapai sebenarnya demokrasi yang sebenar. Jadi kita nak tahu juga bagaimana realitinya di lapangan. Kita juga bersama dengan rakan-rakan setugas yang berada di serata negara. Kita ada Nuzuluddin Abdul Razak, Wakil Astro Awani Sarawak, Syuhada Abdul Kadir, Wakil Astro Awani di Melaka dan juga Radi Muslim, Wakil Astro Awani Sabah. Kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kita yang berada di lapangan ini untuk kita fahami bagaimana sebenarnya realiti peratusan keluar mengundi ini di kawasan-kawasan yang berbeza, dan menarik untuk kita bandingkan antara Sarawak, Sabah dan Melaka ini bagaimana, dan juga melihat kepada pengundi baharu. Pengundi seramai 6 juta ini, pengundi baharu yang didaftarkan secara automatik, pengundi 18 tahun ini sebenarnya keluar mengundi ataupun tidak. Mungkin kita nak terus bersama dengan rakan setugas kita atau kita pergi ke Sarawak dulu. Okey, kita pergi ke Sarawak dulu bersama dengan saudara Nuzuluddin Abdul Razak yang kini sudah pun bersedia. Nuzul, silakan Nuzul. Baik, terima kasih. Kalau melihat kepada apa yang kita hendak kemas kini, pada kali ini kita fokus kepada bagaimana proses pengiraan undi itu dapat dilaksanakan dengan cukup baik oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Kerana pada kini kita tahu seluruh kawasan di seluruh negara ini membuka pusat mengundi mereka seawal jam 7.30 pagi, dan juga di Sarawak kita ada 31 kawasan parlimen dan telah beroperasi dibuka kepada pemilih berdaftar seawal jam 7.30 pagi sehinggalah maksimum 5.30 petang. Bagaimanapun ada beberapa pusat mengundi yang ditutup seawal jam 11 pagi, 12 tengah hari dan ada juga jam 1, 2, 3 dan 4 petang. Ini antara perkara yang kita perlu lihat mungkin komposisi pengundi berdaftar di kawasan-kawasan tertentu ini. Misalnya yang tutup pada jam 11 pagi itu sedikit berbanding jumlah yang lain. Kalau kita bawakan, salah satunya adalah di Parlimen Kanowit, di Rumah Gambang Ulu Menuan Point Dun Macan. Kawasan ini ataupun pusat mengundi ini tutup pada jam 11 pagi. Dan kalau melihat kepada keseluruhan undi di Sarawak sahaja, pada kali ini PRU ke-15 kita mencatatkan sehingga 1.94 juta, penambahan hampir 60% berbanding PRU ke-14 lalu. Ini antara komposisi yang akan kita lihat secara keseluruhannya. Dan selepas pada jam 5.30 petang, ke semua kotak-kotak undi daripada 31 parlimen ini, daripada 1,900 lebih pusat mengundi akan dihantar ke pusat penamaan calon ataupun pusat pengundian, pengiraan undi untuk dikira undinya, dan kita akan kemaskini hasil dapatan daripada pengundi di Sarawak, kerana kita mahu peratusan pengundi di Sarawak juga melebihi angka 70%. Dan kalau melihat perkembangan semasa daripada pagi sehingga ke petang, wartawan kita petugas daripada Lawas sehinggalah ke Kuching, semua menerima maklum balas positif dari masyarakat. Kalau melihat kepada undi 18 hingga 20 tahun juga mereka turun seawal jam 7 pagi bersedia bersama dengan keluarga masing-masing, kerana ini kali pertama mereka menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk menentukan masa depan Sarawak dan juga Malaysia secara keseluruhan. Dan melihat kepada keadaan terkini, laporan kita terima daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, kita tidak boleh ketepikan beberapa kawasan ada secara realitinya mengalami kejadian banjir. Terbaru 5 lokasi di Parlimen Baram dan Limbang mengalami kejadian banjir. Kalau saya boleh bacakan 5 lokasi tersebut, di SK Datuk Sarif Kampung Naruk Marudi, SK Telahat Limbang, SK Long Bembang Miri, SK Meritam Limbang dan Dewan Liok Batu Limbang. Mereka ini masih lagi melaksanakan proses pengundian ketika kita bersiaran langsung sekarang ini, dibantu oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga pastinya pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya yang bersama dengan masyarakat untuk memastikan proses demokrasi undi walaupun dalam keadaan cemas, walaupun dalam keadaan banjir, dapat dilaksanakan dengan cukup sempurna bagi memastikan data 70% keluar mengundi itu dapat dicapai. Kalau melihat kepada laporan pada pagi tadi sehingga hari ini, kawasan pusat-pusat mengundi ini masih lagi terkawal, masih lagi selamat untuk mereka keluar mengundi, dan ini pastinya akan memberikan satu indikator yang lebih baik. Di Kuching kelak kita akan bersama dengan wartawan yang bertugas di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya di Simpang 3 Kuching untuk memastikan jumlah-jumlah undi terkini secara tidak rasmi itu dapat dikongsikan kepada penonton Astro Awani, dan kita akan tertumpu kepada gabungan parti Sarawak misalnya sebagai
lawan yang cukup baik di negeri Sarawak ini dengan semua 31 parlimen dipertandingkan dan juga bagaimanakah komposisi ini dapat dipertingkatkan dengan sasaran yang berhormat Premier Sarawak 28 kerusi sekurang-kurangnya untuk dimenangi oleh GPS dan hasilnya kita akan lihat pada malam ini dan ini akan menentukan struktur bagaimana pembentukan kerajaan yang akan datang kerana kita tahu baru-baru ini juga dalam tempoh 2 tahun yang lalu GPS memainkan mandat yang cukup kuat sebagai kingmaker untuk menentukan sebanyak 2 kali siapakah Perdana Menteri Malaysia. Mungkin dengan kedudukan kerusi yang tidak stabil akan berlaku, maka GPS akan masuk untuk memenuhi mandat rakyat itu dan menentukan siapakah kerajaan pada masa akan datang. Apapun kita mengharap 1.9 juta rakyat Sarawak misalnya akan turun mengundi seperti yang dikongsikan tadi, kita mahu optimis sekiranya dapat dilaksanakan 100% turun mengundi walaupun dalam keadaan banjir. Di Sibu juga keadaan diramal hujan pada sebelah petang tetapi keadaan cuaca di sini cukup cerah dan saya akan bergerak daripada Sibu kembali ke Kuching menggunakan kenderaan saya sendiri memandu sejauh 5 jam untuk sampai ke Kuching untuk memberikan maklumat terkini hasil pilihan raya umum di Sarawak juga kepada penonton Astro Awani. Terima kasih Nuzul membuat perjalanan selama 5 jam untuk bawakan perkembangan dari Kuching secara langsung. Terima kasih itu Nuzuluddin Abdul Razak, Wakil Astro Awani Sarawak langsung dari Kuching. Kita akan bersama dengan rakan tugas lain berada di Sabah dan Melaka selepas ini. Tapi sebelum itu tentunya dalam kita melihat kepada peratusan keluar mengundi ini seperti yang kita katakan, kita masih optimis untuk kita capai aspirasi undi 100% itu. Bagi anda yang masih belum keluar mengundi, tolonglah tunaikan tanggungjawab anda. Ramai yang bersusah payah membuat perjalanan selama berjam-jam. Orang yang di luar negara ini berkumpul crowdfunding untuk dapatkan undi mereka dipulangkan. Itu bukti betapa susahnya untuk setengah orang mendapatkan undi mereka itu. Jadi kalau anda berpeluang untuk menunaikan tanggungjawab, kita ada berbaki kurang 3 jam, lebih kurang 2 jam lagi sebelum tutupnya waktu tempoh mengundi untuk PRU 15 ini. Jadi masih ada lagi peluang itu. Tapi kalau kita nak bercakap tentang peratusan keluar mengundi ini masih possible atau tak untuk kita capai aspirasi itu, kita nak tanya kepada dua tetamu jemputan kita, panelis kita untuk jam ini. Kita ada Profesor Madya Profesor Madya Dr. Rosmadi Fauzi dari merupakan fellow penyelidik UMCDL daripada Universiti Melaya, dan juga kita ada Dr. Zaini Osman, fellow kita dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita nak terus saja kepada Sarawak. Ya, saya sangat berbangga dengan iltizam orang-orang Sarawak, terutama sekali mangsa bahasa banjir. Ya, iltizam mangsa bahasa banjir yang walaupun rumah mereka dinaiki air, kampung dinaiki air, banjir tidak jadi masalah, tetap melakukan tanggungjawab untuk mengundi. Jadi antara apakah motivasi terutama sekali bagi masyarakat yang dilanda musibah di luar bandar ini, bagaimana kita nak membaca fikiran mereka? Apa sebenarnya yang push mereka ataupun memberi tekanan kepada mereka untuk keluar mengundi juga? Baik, terima kasih Saudara AK. Terima kasih juga kepada pihak Astro Awani lah kerana menjemput saya. Sebelum saya pergi kepada respon pada soalan saudara tadi, pertama sekali kita kena melihat perkara ini tidak boleh secara berasingan. Kita kena melihat juga ke belakang pada PRU 14. Ya. Bagaimana PRU 14 itu memberikan satu a new juncture, satu persimpangan baru dalam perkembangan demokrasi di Malaysia. Khususnya dari aspek political literacy, kesedaran politik. Ya. Dan kalau kita bawa kepada persoalan tadi, ini memberi gambaran suatu yang sangat positif kepada sistem demokrasi kita. Walaupun diadakan PRU kali ini pada keadaan cuaca yang tidak menentu, tidak berkawan, alam tidak berkawan dengan kita. Tapi dengan kesedaran politik yang ada, khususnya di masyarakat luar bandar, kesedaran di periphery, kesedaran di pinggir itu, mereka merasakan bahawa ini sesuatu yang tidak menghalang mereka. Malah cuaca yang tidak baik itu nampaknya kalau dalam konteks apa yang berlaku di Marudi, di Baram, kemudian juga di beberapa tempat di Sabah, ya, di Tawau dan juga beberapa tempat lain di sebelah Beaufort dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat terkait dengan political awareness, kesedaran politik yang positif bagi saya dalam konteks proses pembangunan demokrasi di Malaysia. Dan dalam konteks Sarawak tadi kita lihat kesedaran yang tinggi itu terkait pula dengan kesedaran Borneo.
persoalan hak Sarawak, hak Sabah dalam persoalan Persekutuan Malaysia ini. Jadi saya rasa kerana dua faktor ini menjadi satu pemangkin, push pada mereka untuk keluar mengundi pada kali ini. Jadi kalau kita lihatkan ya sepanjang tempoh berkempen, bukan sahaja parti-parti yang berasal dari Sabah dan Sarawak, tapi parti-parti bersifat nasional seperti Barisan Nasional, umpamanya Perikatan Nasional umpamanya, turut sama menampilkan Pakatan Harapan juga, turut sama menampilkan manifesto yang ada elemen Sabah Sarawak yang kuat, ya, kiranya identify isu-isu, terutama sekali isu-isu berkaitan dengan autonomi Sabah dan Sarawak. Dan saya rasa dalam hal ini seperti yang doktor katakan, manifesto seperti ini agak membuahkan hasil. Ya, saya juga nak tengok ya mengenai warisan daripada Sarawak. Saya nak lompat ke warisan sebentar itu di Sabah. Saya agak tadi dalam ketika sebelum perbincangan ini bermula, kita di sideline tadi kita sempat berbincang mengenai kempen warisan. Ini merupakan PRU kedua warisan bertanding, tapi dalam konteks PRU yang secara teknikalnya mereka juga pernah bersama di Johor, PRN Johor, dan ketika ini selepas Johor mereka juga di seluruh Malaysia. Seperti saya mengundi di Alostar, ada juga wakil warisan di sana. Dalam konteks kempen warisan ini, adakah wujud orang kata keberkesanan kempen mereka sama ada orang kata untuk memperjuangkan isu-isu Sabah dan Borneo versus usaha warisan untuk tampak lebih bersifat nasional? Ya, saya fikir ini yang perlu kita faham dalam konteks persekutuan, dalam konteks federalisme Malaysia itu. Persoalan Sabah for Sabahan, dan pada kali ini naratifnya ada blok Borneo, sangat terkait dengan dengan proses siapa yang bakal menentukan pembentukan kerajaan nanti. Jadi dalam konteks ini kemungkinannya pada kali ini warisan merasakan bahawa untuk mereka begitu memasarkan Sabah for Sabahan itu perlu diwarkan dalam konteks nasional, kerana isu Sabah, isu Sarawak itu sebenarnya persoalan persekutuan, bukan satu persoalan yang terasing. Itu terkait dengan perjanjian Malaysia. Jadi bila kita kait dengan perjanjian Malaysia, dia tidak hanya persoalan Sabah, persoalan Sarawak, dia juga persoalan Kelantan, persoalan Melaka, persoalan negeri-negeri lain yang berada dalam persekutuan Malaysia itu. Jadi mungkin pada kali ini kita lihat warisan melebarkan sayap dia itu ke sebelah semenanjung untuk melihatkan bahawa come on, this is not about Sabah per se only, so this is about persekutuan Malaysia. Tapi apabila kita meneliti kempen yang digunakan, naratif yang digunakan oleh Datuk Seri Shafie Apdal dan juga jenteranya, adakah orang kata kempen itu bersikap rupanya dari segi naratifnya adalah sama, sinonim dengan kempen di Sabah? Maksudnya warisan di Sabah adakah masih lagi bercakap benda yang sama dengan warisan di Pandan umpamanya, warisan di Alostar umpamanya? Dan tidakkah kalau wujud perbezaan dalam naratif kempen ini, tidakkah ia mewujudkan kecelaruan dalam kalangan pengundi, mungkin juga dalam kalangan penyokong-penyokong warisan? So this is about strategy lah. This is about strategy. So dalam konteks Sabah, persoalan besarnya apa? Persoalan besarnya tentang keberadaan mereka dalam konteks Persekutuan Malaysia. So dalam konteks untuk menyedarkan apa isu yang dibawa oleh warisan dalam konteks identiti Sabah itu, they have to talk local language. Mereka terpaksa bercakap dalam naratif lokal. Itu dalam naratif, misalnya naratif sempurna, naratif Lahad Datu, naratif Pantai Timur, mengikut blok-blok yang terjadi. Kerana perkara ini soal yang bersifat MA 63 ini ataupun Sabah for Sabah ini satu perkara yang besar. Di sini pengujian kepada political literasi tadi. So maka dalam konteks itulah kita lihat naratif yang dibawa di Pandan ataupun naratif yang dibawa di Perlis itu kena sedikit berbeza, tapi dalam lenggok bahasa yang sama matlamatnya. Okey, kita akan sambung diskusi kita. Tapi sebelum itu kita juga nak melihat kepada satu laporan ini mengenai dengan Presiden Warisan seperti yang dibincangkan tadi. Tapi kita nak lihat kepada laporan di mana Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal akan menghubungi rakan pemimpin di Sarawak sekiranya parti itu menang lebih 15 daripada 25 kerusi parlimen di Sabah pada PRU 15. Menurut beliau, hal ini bagi membolehkan usaha untuk mewujudkan blok Borneo seperti yang disuarakan antara kedua pihak. Dan beliau berkata demikian selepas membuang undi di SK Bubul Sempurna pada Sabtu. Kita nak dengarkan sikit apa yang beliau katakan tadi. Pertama, saya akan berhubung dengan rakan saya iaitu daripada Sarawak
seperti apa yang kita telah suarakan ya kedua-dua pihak. Dan berarti bila kita bangkitkan suara Sarawak, suara Sabah, cinta kita kepada negara Malaysia masih kental, masih kuat. Kena sayang kita lah kepada negara Malaysia ini untuk mengikat kita supaya apa yang telah dilahirkan di peringkat awal dapat menyentuh nurani semua rakyat Malaysia di negara ini. Pertama ialah kestabilan negara kita, kerana kita sayang negara Malaysia, di mana keadaan politiknya, keadaan ekonominya cukup membimbangkan kita. Okey, cukup menarik perkembangan ini. Mungkin kita nak teruskan diskusi mengenai dengan politik di Borneo sebelum kita pergi ke Prof selepas ini. Tapi Dr. Zaini, blok Borneo seperti yang dikatakan Datuk Seri Syafiee ini, bagaimana Dr. melihat? Ya, ini blok Borneo ini bagi saya satu a game, is a tactical move untuk mewujudkan the kingmaker. Kerana saya percaya mungkin Datuk Seri Syafiee Amdal anticipate kemungkinan yang akan berlaku terhadap keputusan PRU 15. So untuk tidak persoalan kestabilan disebut tadi, maka tawaran ini bukan tawaran Sabah, bukan tawaran Sarawak, tapi lebih pada tawaran Borneo, satu blok yang besar. Jadi saya fikir ini juga satu signal yang positif. Kalau wujud pelbagai blok dalam pembentukan, katakanlah wujud kerajaan hang parlimen dan sebagainya, saya rasa dua blok itu lebih menyumbang kepada kestabilan. Saya juga berminat satu benda ya. Kalau kita lihat ciri-ciri Westminster yang lain seperti di UK ataupun di New Zealand. New Zealand pernah berhadapan dengan Hang Parlimen pada 2015 ketika Jacinda Ardern ketika itu memimpin Labor dan tiba-tiba mendapat kerusi yang banyak tapi tak cukup. Sebelum dipanggilnya First Nation New Zealand ya untuk masuk. Tapi dan juga di UK di mana ketika itu David Cameron setelah gagal untuk mendapat kursi yang cukup, panggil Nick Clegg masuk. Ya, ini adalah ciri Westminster sama yang diamalkan kita di sini juga di semua 13 Dewan Undangan Negeri seluruh negara. Kalau ikut konvensyennya ialah apabila parti yang mempunyai kerusi paling banyak sahaja yang mula-mula sekali akan dapat mandat untuk mencari rakan-rakan bentuk kerajaan. Tapi apa mesej yang diterima oleh diberi oleh Datuk Seri Syafiee Amdal, walaupun dia hanya dapat 15 kursi tadi, dia dah boleh siap PM tepi. Okey, kita sekali. So yang saya rasa ni agak di luar konvensyen. Bagaimana kita nak lihat orang kata dari sudut, adakah akan muncul soal legaliti selepas ini, bagaimana? Ya, convention ini is something to do with a tradition. Now, so dalam politik it's not just about convention, it's about politics dan juga pragmatism dalam jadi dynamic itu kita jangan hanya terikat dengan convention sebab politik walaupun kita Westminster tapi budaya politiknya itu berbeza dengan New Zealand, berbeza dengan UK. Walaupun kita Westminster, kononnya kita Westminster lah. Tapi di Malaysia ini banyak perkara-perkara lain yang perlu kita ambil kira sebagai reference kepada bagaimana blok, contohnya sudah disebut blok Borneo. So this is another move to establish a different version of Westminster, for example, kan. Jadi ini yang perlu kita lihatlah. Okey. Sebelum kita pergi lebih dalam ke Borneo, politik Borneo ini, tapi saya nak tarik kita keluar sedikit ke Malaysia secara keseluruhannya. Saya nak berbalik kepada peratusan keluar mengundi ini kerana kalau kita ikutkan selepas ini kita nak bersama dengan rakan setugas kita yang berada di bilik berita untuk kongsikan lebih banyak mengenai dengan kemaskini terbaru, SPR dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya nak bertanyakan kepada Prof Rosmadi, kalau kita berbalik kepada peratusan keluar mengundi, kalau setakat jam 2 petang tadi 58%. Kalau 1 petang tadi 50%, ada peningkatan sikit. Kita akan nantikan kemaskini seterusnya daripada SPR jam 3 petang nanti. Tapi ikutkan ada yang kata ini satu perkembangan yang positif, baik. Mungkin kita dapat capai sasaran yang disasarkan itu, ditetapkan agak tinggi kalau nak bandingkan dengan PRU 14. Ada yang kata mereka kurang optimis, dia orang pesimis sikit melihat kepada angka ini tinggi ke tak, dapat ke tak undi 100% ni. Prof Rosmadi rasa macam mana kalau kita nak lihat 58% jam 2 petang? Jauh mana lagi kita boleh pergi kalau nak melihat kepada semangatnya orang keluar mengundi sekarang ini dan berbaki sekarang ini 2 jam lebih kurang sebelum habisnya mengundi? Jangkaan Prof bagaimana? Okey,
Kalau kita tengok dari segi trend daripada pagi tadi yang dilaporkan oleh SPR, ya, saya ikuti pukul 10, pukul 11. Daripada data yang meningkat tu kita nampak setiap jam akan berlaku peningkatan sebanyak 10% lebih kurang. Jadi kalau ikutkan percentage tadi pukul 2 lebih kurang 60%. Kalau kita ikut trend tu berlaku dia akan pergi 10%, 10%. Tetapi kadang-kadang tidak semestinya dia akan jadi 10%, dia mungkin semakin berkurangan. Tetapi apa yang menarik untuk dibincangkan di sini seperti perbincangan tadi yang Eki sebut, yang Ella sebut tentang perbandingan Borneo, Semenanjung Malaysia dan Eki pergi ke UK, pergi ke New Zealand. Ini yang saya cuba angkat dalam kajian saya. Kami di Jabatan Geografi, kita nak melihat politik sini, saya rasa lebih relevan kita melihat dari perspektif geografi. Kerana perbezaan antara satu tempat dengan satu tempat itu memainkan peranan. Dan dalam konteks di Malaysia ni, kita negara yang fragmented. We have negara satu bahagian Malaysia di Peninsula Malaysia dan satu lagi di seberang Laut Cina Selatan. Dan kita ada Sabah dan Sarawak. Dan kita ada perbezaan pemikiran dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jadi kali ini kita ada 221 parlimen yang bertanding. Sudah pasti kalau kita lihat daripada blok-blok wilayah itu, dia mempunyai pemikiran yang berbeza. Berbalik pada perbincangan kita tentang peratus keluar mengundi. Dari segi geografinya juga ada perbezaan. Kalau kita tengok pagi tadi, kita dapat laporan daripada rakan-rakan yang melaporkan ada sebahagian tempat tu peratus keluar mengundi sangat tinggi. Pukul 7.30 orang dah beratur dan sebagainya. Dan ada satu kawasan yang tiba-tiba lengang dan belum ada orang lagi. Ini yang saya cuba perjelaskan dalam perspektif geografi itu tadi. Tadi Prof. Zaini mengatakan tentang literasi politik dan sebagainya. By right, kawasan bandar ni lebih celik politik. Sebab itu mereka tidak sabar untuk keluar mengundi, beratur panjang dan sebagainya. Walaupun ada sebahagian tempat pagi tadi hujan, mereka keluar. Dan begitu juga perbincangan tadi tentang ada kawasan banjir yang patutnya peratus keluar mengundi itu agak rendah di kawasan itu, tetapi peratus keluar mengundi yang sangat tinggi. Ini juga saya cuba jelaskan dalam konteks geografi. Perkataan banjir ni dia juga dipengaruhi oleh geografi itu sendiri. Kalau kita tengok di kawasan bandar, kalau banjir mereka panik, mereka menganggap ini satu malapetaka, bencana alam dan sebagainya, dan mereka tak suka. Tapi kalau kita pergi ke Pantai Timur atau di kawasan kampung, banjir ini adalah satu pesta. Dan saya ikuti apa yang dibincangkan di dalam Astro sebelum ini, bila diinterview di kawasan Lembah Kelang, mereka kata patut tak dibubar parlimen ni dalam waktu banjir ni. Mereka tidak setuju, tetapi bila dibawa ke Pantai Timur, tak salah saya di interview di Terengganu, mereka kata okey, tak ada masalah, mereka akan keluar mengundi. Jadi nampak tak perbezaan disebabkan sosiografi seorang itu, maka makna ataupun bagaimana ia memahami suatu perkara dan bertindak terhadap satu perkara itu berbeza. Dalam konteks politik, dalam konteks demokrasi itu juga berbeza. Dan mungkin bagi Syafizan, seperti Syafizan katakan, kalau lihat pengundi di Sarawak ni menjadi satu iltizam kan bila melihat mereka sanggup meredah banjir. Tapi lagi satu sudut kita perlu lihat bagaimana pula persediaan infrastruktur untuk PRU-PRU selepas ini. Adakah kita akan mengharapkan kepada motivasi pengundi atau sepatutnya kita sediakan infrastruktur untuk memastikan tidak kira apa cuaca, rain or shine, pengundi selamat untuk keluar mengundi. Tidak perlu nak meredah banjir. Itu persoalannya sebenarnya. Bukan sekadar motivasi, tetapi infrastrukturnya juga penting. Tapi sebelum kita sambung lebih lanjut, kita juga nak tunjuk dari segi statistiknya, kalau kita nak bandingkan dengan PRU sebelum ini, apa maksudnya peratusan keluar mengundi 58% ni sebenarnya banyak ke tak, convincing ataupun tidak. Kita nak terus saja ke rakan tugas Luqman yang masih lagi berada di set Dewan Rakyat dengan statistiknya. Luqman. Sudah tentu 58% ini setakat jam 2 petang yang dikongsikan oleh SPR sebentar tadi, sukar untuk kita geras, untuk kita letakkan apa makna ataupun signifikannya. Adakah 58% ini satu angka yang sihat setakat jam 2 petang? Adakah ianya rendah atau adakah ianya tinggi dan memberangsangkan? Untuk itu kita perlu bandingkan dengan peratusan turun mengundi PRU sebelum ini. Kalau kita lihat yang terdekat, kalau saya boleh kongsikan di sini, PRU 14 yang lalu menyaksikan lebih 82% peratusan turun mengundi. 82.3% itu adalah keseluruhan selepas jam 5 petang. Dan saya kira yang tertinggi adalah PRU 13. Kalau kita boleh kongsikan di sini, 84.4% yang tertinggi setakat ini,
kadar turun mengundi pada PRU 13 yang lalu. Nah, soalan seterusnya juga adalah adakah 58% setakat jam 2 petang itu adalah angka yang berpadanan dengan PRU sebelum ini? Kalau kita lihat, kita bandingkan PRU 14 dan juga PRU 15. Sebentar tadi, setakat jam 10 pagi, SPR mengesahkan bahawa kadar turun mengundi adalah 20% dibandingkan dengan 10 pagi pada PRU 14, 24%. Kemudian 11 pagi, 31% pada PRU 15, 36% pada PRU 14. Dan sejak pukul 9 sehinggalah jam 2 petang tadi, kita lihat ada perbezaan mata peratusan 4 hingga 5%. Peratusan kehadiran pada waktu itu kalau kita bandingkan PRU 14 dan juga PRU 15. Dan terbaru sudah tentu 58% setakat jam 2 petang dan pada PRU 14 yang lalu setakat jam 2 petang 62%. Masih lagi mengekalkan jarak kira-kira 4 ataupun 5 mata peratusan. Perlu kita ingat bahawa jumlah nominal yang turun mengundi sudah tentu paling ramai ataupun lebih ramai pada PRU kali ini berbanding dengan PRU 14 pada waktu apa pun. Itu kerana kita ada pertambahan pengundi yang agak banyak. Ini adalah jumlah pengundi paling ramai yang kita saksikan dalam sejarah. Kita ada mereka yang mengundi buat kali pertama, mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun dan macam-macam lagi. Jadi ini adalah trend yang kita lihat setakat ini. Adakah kita mampu mengalahkan 82.3% atau lebih baik 84.4% pada PRU 13? Ya, PRU 14 kita saksikan ia di antara beberapa sahaja PRU yang diadakan pada hari Rabu, pada hari bekerja, walaupun cuti pada waktu itu, dan hari weekend atau hari Minggu kita lihat PRU 13 kali terakhir diadakan. 84.4%. Tapi apapun, mungkin masih terlampau awal, seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, trend yang kita saksikan sejak dari pagi sehinggalah pukul 2 tengah hari tadi, perbezaan dari segi peratusannya, bukan jumlah nominal. Kerana di sini, kali ini memang pengundinya lebih ramai. Tapi dari segi peratusannya, sekitar 4 atau 5% kurang daripada kehadiran pada waktu sama berbanding PRU 14. Ini antara data yang dicerap oleh Prof. Rosmadi. Mungkin saya boleh tujukan kepada Prof. Rosmadi melihat kepada trend kehadiran turun mengundi pada PRU kali ini seperti yang disahkan oleh SPR. Adakah kita boleh menjangkakan kita boleh mencapai 80% atau lebih, Prof? Okey, terima kasih atas soalan Luqman tadi. Itu satu soalan yang menarik untuk dijawab, dan kalau kita lihat dari segi kajian-kajian yang dilakukan oleh badan-badan kajian, rata-rata meramalkan dalam 70 hingga 77%. Dan kalau kita nak bercakap tentang 100% dia, mungkin kita jangan tengok macam ni. Kita tengok markah lulus, markah cemerlang sebegitu. Kalau nak pergi perfect 100%, kita tengok data seluruh dunia ni belum ada lagi yang keluar 100%. Saya tengok yang paling hampir dengan Malaysia adalah Singapura, 91%. Dan kita tengok trend kebanyakan jiran-jiran kita, Indonesia, Thailand, Philippines, dia pergi kepada 70-80%. Ini yang saya cuba bawa kepada masyarakat supaya memahami kenapa 70-80 dan sebagainya. Because of faktor geografi tadi. Kita kali ini PRU 15 ni ramai yang menanyakan saya, dan saya tengok dari segi perbincangan pun tiap-tiap kali pilihan raya mereka kata apa yang bezanya PRU, apa bezanya dan sebagainya. Saya tengok selain daripada undi 18, apa yang menarik, PRU kita dijalankan pada musim terkujuh. Dan faktor musim terkujuh itu sendiri mempengaruhi peratus keluar mengundi. Kerana ini akan memberi kekangan, dan Naila tadi sebut tentang infrastruktur yang berbeza-beza antara satu tempat dengan satu tempat yang lain, dan juga persepsi tentang cuaca iklim tadi dalam konteks pemikiran pengundi. Ini yang saya cuba bawakan. Cuma isunya sekarang adalah kita harus lihat kenapa mereka keluar mengundi dan kenapa mereka tidak keluar mengundi bila undi automatik telah diperkenalkan dan juga undi 18 tadi diperkenalkan. Saya sangat berminat untuk menunggu data nanti umur 18 ni betul tak keluar mengundi atau tidak. Ini yang menarik. Bercakap tentang cuaca, sebenarnya itu pun terlintas dalam fikiran saya sewaktu bangun awal pagi tadi. Rasa macam malas nak pergi mengundi, tengok cuaca mendung, hujan-hujan, rasa macam sedap kalau kita sleep in. Tapi sebagai first time voter, kita tetap teruskan semangat untuk membuang undi buat pertama kali membuang undi. So memang semangat tu ada. Tetapi kalau kita nak cakap tentang isu cuaca, isu banjir ini, sebenarnya banyak yang kita lihat laporannya dari Sabah. Dan kita nak sebenarnya dengarkan terus daripada Wakil Astro-Awani Sabah rakan tugas kita Radi Muslim yang sudah pun bersedia sejak tadi. Radi, kalau boleh kongsikan mengenai dengan semangatnya pengundi untuk keluar, yang kalau kita lihat laporan beberapa video yang keluar di setengah kawasan yang dilanda banjir, ada pengundi yang tetap meredah banjir sehingga air mencecah paras lutut pun ada, tapi tetap keluar mengundi. Radi, apa yang boleh dikongsikan dari sana?
Baiklah, untuk perkembangan di Sabah hari ini, saya bawakan perkembangan daripada Parlimen Kinabatangan. Hari ini saya bertugas untuk membuat liputan di Parlimen Kinabatangan ini, dan Parlimen Kinabatangan ini menyaksikan dua penjuru di antara pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bumbung Mukhtar Radif, dan juga calon daripada Warisan Mazliwati Abdul Malik Chua. Dan setakat ini, Naila, dan rakan di studio, setakat ini keadaan di perkembangan pengundian di Parlimen Kinabatangan ini sejak pagi kalau kita lihat ini sememangnya cuaca hujan di kawasan ini. Namun apa yang kita lihat kehadiran pengundi sejak pagi sememangnya sangat ramai. Mereka hadir, dan antara tinjauan saya lakukan adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam, iaitu lokasi di mana Datuk Seri Bumbung Mukhtar membuang undi di situ. Dan seorang lagi calon iaitu daripada Warisan Mazliwati Abdul Chua membuang undi pada pagi tadi, kira-kira jam 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Buang Sayang. Baiklah, walaupun kita ketahui ketika ini sebenarnya cuaca di Parlimen Kinabatangan ini agak mendung, dan pagi tadi sering silih berganti, hujan, renyah, kemudian panas kembali pada tengah hari tadi, dan sekarang ini mendung dan hujan sekarang sedang renyah-renyah. Bagaimanapun proses pengundian sedang berjalan, dan untuk makluman di Kinabatangan ini terdapat lebih kurang 30 pusat, sebanyak 30 pusat pembuangan undi, dan 10 daripadanya adalah di kawasan 10 daripadanya di kawasan Kuamut, Dun Kuamut, dan 7 lagi di kawasan Lembang, dan 13 lagi pusat pembuangan undi adalah di kawasan Sukau. Dan untuk makluman semua, di kawasan ini sebenarnya terdapat dua pusat pembuangan undi yang telah pun ditutup, iaitu pada jam 12.30 hari tadi, iaitu Sekolah Kebangsaan Inarat dan juga Sekolah Kebangsaan Sri Ganda. Karena kawasan ini kalau kita lihat jumlah pengundi dia ada sedikit kurang, dan ianya perlu ditutup awal kerana kedudukan dia jarak yang jauh. Jika menggunakan laluan darat pastinya akan mengambil masa lebih kurang 6 jam untuk sampai ke sana. Dan kalau kita lihat untuk membawa masuk dan membawa keluar peti undi di sana adalah menggunakan helikopter. Dan di Parlimen Kinabatangan ini adalah kita punya pusat penjumlahan undi adalah di Dewan Sri Lamak, dan untuk pengetahuan semua proses penjumlahan undi telah pun bermula ketika ini, dan sebagai makluman yang saya peroleh setakat ini salah antara peti undi yang telah dikira jumlahnya yang telah diperolehi, iaitu Warisan telah memperolehi 238 undi, dan selebihnya Barisan Nasional 132 undi. Itu adalah yang kita perolehi, dan setakat ini apa yang saya terima, maklumat yang saya terima, terdapat lebih kurang 2 peti undi yang telah pun mula dikira, Naila. Ya. Terima kasih Radi untuk laporan itu. Kita akan bersama dengan rakan tugas Fauzi sekejap lagi sebab ada data-data terbaru juga, terutama sekali melibatkan peratusan keluar mengundi ini. Ya, dan nampaknya kita juga nak tengok bagaimana suasana di Bilik Berita, kerana kita begitu mendalam diskusi kita kat dalam studio ni, tapi sebenarnya dekat belakang kita kat Bilik Berita ni cukup meriah. Kecoh. Suasananya semakin kecoh saya kira sampai ke pagi nanti. Jadi kita nak tahu bagaimana situasinya di Bilik Berita bersama dengan Fauzi. Fauzi, meriah atau tak, tolong simpankan sikit makanan yang ada kat luar sana, okey? Okey, baik. Terima kasih Nala dan juga AK sekali lagi bersama saya. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu garis penamat untuk hari pengundian pada hari ini, iaitu 6 petang. Apa kata untuk anda yang mungkin ini kali pertama sebenarnya kita nak bawakan bagaimana sebenarnya suasana dan sekitarnya apabila kita bercakap tentang War Room Astro Awani. Di belakang saya sebenarnya rakan-rakan di War Room, minta lambai tangan. Okey, mereka inilah yang akan bekerja keras sampailah tengah malam nanti untuk bawakan keputusan tidak rasmi dan juga keputusan yang rasmi. Dan apa kata kalau anda yang sudah mengundi, terima kasih dan tahniah kepada anda kerana menjalankan tugas sebagai rakyat Malaysia. Dan sambil-sambil nak tunggu keputusan tidak rasmi dan juga keputusan rasmi, apa kata anda terus ke pru.astroawani.com. Saya tunjukkan, terima kasih rakan saya Haikal, tunjukkan. Ada terus pergi je pru.astroawani.com. Kami ada laman khas yang kami siapkan kepada anda untuk anda dapat semualah ataupun beberapa semua sebenarnya keputusan rasmi dan tak rasmi secara interaktif.
Yang anda nampak ni peta ni memanglah warna putih lagi sebab belum lagi ada keputusan. Bila ada keputusan nanti dia ada tanda lah. Nanti tak percaya nanti awak tunggu nanti bila ada keputusan. Okey, baik. Untuk waktu ni terima kasih Haikal. Sebenarnya seperti yang saya janjikan saya nak bersama dengan Firdaus Azil, wartawan yang membuat satu liputan ataupun yang mana beliau ditugaskan untuk pergi ke beberapa kawasan dan juga parlimen, bukan saja untuk membuat liputan berita tetapi untuk mencerap beberapa data dan juga sentimen pengundi-pengundi di kawasan itu. Firdaus Azil, kalau diikutkan sejarah Firdaus Azil membuat liputan pilihan raya ni lebih kurang dah berapa kali dah? Ini adalah pilihan raya umum kali ketiga. Kali ketiga, PRU 13, 14? 14 dan juga 15. Okey, mungkin boleh bagi sedikit gambaran lah. Kalau kita cakap tentang pilihan raya umum yang ke-15 ni, selain kita bercakap tentang undi 18, automatic registration dan juga ramai yang pertandingan Royal Rumble boleh dikatakan pada waktu ini, apa yang lain daripada lainnya PRU 15 kalau nak dibanding dengan beberapa PRU yang lainnya? Okey, kalau kita tengok pada 2013 pilihan raya 2013 dan juga sebelum-sebelum itu malah boleh juga dikatakan daripada PRU 2013 dan sebelum itu kita dapat lihat bahawa pertandingan kebiasaannya adalah antara dua pihak saja, iaitu antara Barisan Nasional. Kalau kita sebutkan, kita boleh petik beberapa antara nama-nama Pakatan Pembangkang ketika itu seperti Barisan Alternatif ataupun Pakatan Rakyat maupun Pakatan Harapan ketika itu lebih banyak berkait kala kedua. Tetapi kali ini, malah untuk kali ini kita tahu bahawa disebabkan pertandingan itu melebihi, kita tahu ada 3 gabungan ataupun 4 gabungan parti terbesar. Kita ada Barisan Nasional, Perikatan Harapan, Perikatan Nasional serta Gerakan Tanah Air. Jadi demografinya ataupun landscape politiknya berbeza kali ini. Mood suasana pun berbeza. Tetapi apa yang dapat lihat kalau kita selidik-selidik, kita turun ke bawah, ada yang mengatakan bahawa angin itu ataupun kegirangan, excitement itu mungkin tidak seperti 2018. Okey, baik. Saya mengundi di Parlimen P115 Batu ada 10 calon yang berusaha untuk merebut untuk nak meyakinkan pengundi-pengundi di P115 Batu. Tapi di PRU yang ke-15 ni, kalau kita tanyalah mana-mana expert pun, mereka akan bentangkan lebih kurang ada 24, 20 hingga ke 40 kursi-kursi tumpuan. Satu berdasarkan calon yang bertanding di kawasan itu dan kemudian parlimen itu sendiri juga menjadi tumpuan. Salah satu yang menjadi tumpuan PRU ke-15 sudah tentu kita melihat Parlimen Tambun. Firdaus Azil juga pergi ke Parlimen Tambun untuk beberapa hari. Saya berada di sana selama seminggu. Seminggu untuk membuat cerapan dan juga bagaimana dia nak menilai sentimen. Tapi sebelum itu saya nak tunjukkan dahulu. Ini adalah keputusan pada PRU ke-14. Saya jelaskan ini adalah PRU ke-14. Pada PRU ke-14, pemenangnya pada ketika itu adalah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang bertanding pada ketika itu atas tiket ataupun atas tiket harapan. Beliau ditentang lagi 2 lagi calon. Beliau menang di kursi itu dengan majoriti 5,320. Dan tetapi bezanya pada waktu ini dan juga pada kali ini, PRU ke-15 kita tahu dengan dinamika politik yang berlaku, 4 penjuru berlangsung di kursi yang cukup panas P063 Tambun. Firdaus Azil, mungkin boleh dikongsikan sedikit serapan dan juga bagaimana anda boleh melihat ini bukan sahaja pertandingan hanya antara 2 calon tumpuan. Sudah tentu kita melihat kepada calon bakal Perdana Menteri yang diketengahkan oleh Pakatan Harapan dan juga kita juga melihat kepada penyandangnya. Tetapi ini adalah kursi tumpuan, ada 4 calon di sini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit hasil seminggu anda berada di sana. Okey, kalau kita tahu, kalau mungkin kita imbas sedikit bagaimana Pakatan Harapan membawa naratif bahawa inilah peluang untuk penduduk di Tambun untuk membolehkan mereka mempunyai Perdana Menteri datang pada kawasan mereka. Mereka tampilkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi lawannya adalah di sini iaitu penyandang, iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga merupakan timbalan Presiden Parti Bersatu Malaysia, dan lawannya di sini ini adalah Datuk Aminuddin Mat Hanafiah yang merupakan Ketua Bahagian UMNO dan ini adalah calon daripada Pejuang iaitu Abdul Rahim Tahir. Tetapi apabila pada peringkat awal kita turun di sana, kita melihat bagaimanakah bentuk kawasan itu. Kita tahu Tambun ini terletaknya bersebelah di Ipoh dan Ipoh juga ada beberapa parlimen yang rapat, tetapi apabila kita melihat
Dari segi berapa ada kerusi, jadi di situ kita dapat melihat ada 2 kerusi Dewan Undangan Negeri, iaitu satu ialah Dun Hulu Kintar dan satu lagi ialah Dun Manjoy. Dan kita juga tahu di Manjoy itu terletaknya gugusan Manjoy, iaitu kampung Melayu terbesar sekitar 44,000, majoritinya Melayu. Jadi kita turun ke situ dan kita melihat bagaimana demografinya. Okey, apabila kita bercakap tentang analisis sedikit yang diberikan oleh Firdaus ini berkaitan dengan kursi panas ini, saya nak bawakan juga kepada anda, kita melihat kepada data yang dikongsikan ataupun statistik yang dikongsikan oleh DOSEM di laman sesawang kawasanku. Saya pilih kita melihat kepada negeri Perak, kawasan Parlimen Tambun P063, tetapi selain pada kita melihat pada kursi panas ni, calonlah, partilah, isu-isu yang dipertandingkan, kerana naratif orang politik dia nak menang kerusi itu, tapi meta naratif untuk pilihan raya umum ni adalah kita bercakap tentang ekonomi dan juga kestabilan. Jadi saya nak bawa tunjuk anda untuk mungkin Firdaus boleh kongsikan sedikit. Kita melihat kepada dapatan dan juga ekonomi sebenarnya. Mungkin boleh beri sedikit, Firdaus? Sebelum itu kita kena memahami bahawa DOSEM ini adalah berdasarkan daripada bancian yang dibuat pada 2020 ataupun nama pendeknya ialah My Census 2020. Kita berdasarkan kepada sini untuk sebelum kita turun ke kawasan, kita akan melihat data apa yang disediakan oleh DOSEM untuk kita memahami bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana bentuk keadaan demografinya dan sebagainya. Kalau kita melihat berdasarkan My Census 2020, kita dapat satu section yang dinamakan ekonomi, kita dapat melihat pendapatan isi rumah. Kita pergi yang pertama sekali, pendapatan isi rumah. Sebelum itu saya nak terangkan bahawa ini adalah garisan median penengah yang dilakukan secara purata antara kesemua parlimen. Jadi ini adalah penunjuk kita, iaitu garisan penengah. Dan kalau kita tengok titik yang gelap ini yang merujuk kepada Parlimen Tambun. Okey. Pendapatan isi rumah, maksudnya kalau kita klik kat sini, ini adalah P063 Tambun yang menunjukkan bahawa ia berada secara puratanya, secara mediannya berada di tengah-tengah. Katalah kalau kita ambil sebagai contoh perbandingan, kalau kita dapat lihat contoh ada satu kursi parlimen yang dikatakan mempunyai pendapatan isi rumah tertinggi, pembelanjaan isi rumah tertinggi, ada satu kawasan parlimen, kita klik. Ini adalah Segambut. Kita tahu bagaimana kedudukan Segambut, bagaimana masyarakat sana. Jadi mereka ini memiliki pendapatan isi rumah tertinggi dan juga perbelanjaan isi rumah tertinggi. Perbandingannya, Tambun terletak di sini. Begitu juga dengan... Kita letak sikit ke bawah. Yang manakah yang mempunyai parlimen yang mempunyai pendapatan isi rumah paling rendah? Kita klik Batang Lupas Sarawak. Dan juga Julau Sarawak. Dan juga satu lagi Kanawit Sarawak. Jadi kita dapat lihat ini adalah antara barometer yang kita gunakan dan kita turun ke bawah untuk kita melihat apa lagi yang ada. Kadar kemiskinan, kadar pengangguran, kesemua ini. Dan ini juga kalau boleh menarik juga kemudahan awam yang terdapat akses kepada bekalan elektrik. Ini yang sangat asas. Akses kepada bekalan elektrik, akses kepada air pipe dan sebagainya. Sebenarnya satu lagi menarik, kita nak bercakap tentang ekonomi ni, kita melihat kepada yang tadi yang Firdaus Aziz kongsikan, kalau di perbandingan Segambut dan juga Sarawak, Tambun ni boleh dikatakan median ataupun berada di tengah. Tapi satu yang kita perlu lihat ialah kadar pengangguran. Kalau dilihat daripada cerapan ataupun statistik yang dikongsikan DOSEM ini, Tambun Parlimen 063 ia tidak berada di garisan median ataupun garisan tengah itu. Dia berada di sedikit bawah ataupun bawah paras median itu. Ini adalah untuk maafkan saya P063 di sini. Maknanya anda lihat satu garis ini, titiknya itu di bawah median itu. Okey, itu berkaitan dengan ekonomi. Maaf ya, adalah kami ambil masa sedikit. Selain itu kita melihat kepada infrastruktur. Kerana kita tahu beberapa dapatan yang dikongsikan sebelum ini melihat kepada penduduk luar bandar, melihat kepada salah satu indikator yang mereka mahukan adalah infrastruktur. Di dapatan laman sesawang yang sama kawasanku, kita melihat kepada kemudahan-kemudahan awam dengan mengambil garis paduan garis median ini. Kita melihat kepada hospital bagi setiap 1,000 penduduk juga di bawah median, juga klinik kesihatan per 1,000 penduduk juga di bawah median, dan juga sekolah ataupun cerita besarnya adalah pendidikan juga di bawah median. Firdaus, daripada dapatan-dapatan ini, bagaimana kita boleh tahu dan juga bagaimana ia sedikit sebanyak memberi kesan dan juga memberi impak kepada corak pengundian bagi orang-orang ataupun pengundi di Tambun?
Baik, seperti yang kita tahu bahawa mereka akan turun ke kawasan ini membawakan harapan ataupun naratif, membawa manifesto masing-masing. Tetapi kita tahu bahawa di Tambun ini naratif untuk Pakatan Harapan sedikit berbeza. Mereka membawa agenda bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan calon Perdana Menteri. Tetapi mereka juga tidak mengabaikan, saya nak bercerita tentang sedikit daripada Pakatan Harapan, mereka tidak mengabaikan keperluan-keperluan untuk penduduk Tambun di sini. Kalau kita lihat pengangguran dan sebagainya, mungkin juga infrastruktur. Tetapi ini mungkin kita boleh bagi diskaun sikit lah sebab impossible, mustahil lah. Sebab kita tahu kenaikan penduduk itu dia menaik relatif, mustahil untuk kalau setiap kali 1,000 penduduk mereka akan bina hospital baru. Kita tahu itu terletak dalam rancangan Malaysia sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana contoh pengangguran, maka sudah pasti kalau pengangguran kita akan bercakap tentang peluang pekerjaan. Jadi di sinilah mereka akan masuk bercerita bagaimana okeylah kita akan janjikan Tambun ini kenapa kekurangan peluang pekerjaan. Adakah mereka perlu pergi ke Ipoh saja ataupun ke bandar-bandar besar Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya, itu yang mereka akan cerapkan. Tetapi dari segi naratif politik itu juga sedikit yang berbeza. Alright. Okey. Satu lagi nanti saya nak minta Firdaus Azil stay ataupun berada di sini. Satu lagi kursi tumpuan untuk PRU ke-15 ialah Parlimen Sungai Buloh. Tapi untuk waktu ini kita nak kembali bersama dengan Lokman Haris. Katanya ada juga dapatan yang ingin dikongsikan pada waktu ini berkaitan dengan kursi panas. Lokman? Dan juga Firdaus, memangnya data itu sangat-sangat menarik kerana kita sulamkan liputan langsung kita ini dengan data-data untuk kita cuba memahami kisah dan juga sentimen di sebalik segala kerusi dan mungkin bagaimana pengundi akan buat keputusan. Banyak lagi kerusi panas. Sudah tentu Tambun antara kerusi yang paling seksi yang kita suka bincangkan kerana ialah salah satu kerusi yang paling panas dalam PRU pada kali ini. Saya mau kongsikan beberapa lagi kerusi panas, tapi sebelum itu jangan lupa kita ada status bar di sini, race bar kami yang terkini untuk kami berikan kepada anda kemaskini yang terbaru berkenaan dengan kedudukan terkini Parlimen. Sudah tentu anda dapat lihat garisan di tengah-tengah itu adalah 112. Itu adalah destinasi untuk semua parti dan gabungan untuk mereka memenangi majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baru. 112 sudah kira menang. Boleh membentuk kerajaan baru. Itu kami akan update dan kemaskini dari semasa ke semasa sementara kita menunggu keputusan mula masuk sekarang ini, terutamanya keputusan yang tidak rasmi. Tapi sebelum kita menerima keputusan-keputusan ini, kita kongsikan dahulu antara kerusi-kerusi panas. Tadi Firdaus dan juga Fauzi bincangkan berkenaan dengan Tambun, tapi kita jangan lupa banyak lagi kerusi panas di serata negara. Gombak antaranya P98, kerusi yang menyaksikan pertembungan Menteri Besar ataupun pertembungan antara master dan protege. Datuk Seri Azmin Ali pilih untuk kekal di Gombak, pertahankan Gombak walaupun kali ini bertanding di bawah tiket yang lain menentang anak didiknya Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Chari. Ini dua calon heavyweight dan mereka disertai kali ini oleh dua lagi calon daripada UMNO, Barisan Nasional dan juga Parti Pejuang Tanah Air GTA, Megat Zulkarnain Nomardin dan Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir. Kita bandingkan keputusan PRU 14 seperti mungkin yang ramai sedia maklum di Gombak ini kerusi yang sangat urban. Pada ketika itu Datuk Seri Azmin Ali menang dengan sangat selesa majoritinya di bawah tiket Pakatan Harapan, di bawah tiket PKR 48,721 mengalahkan dua lagi pesaing pada tahun 2018. Azmin mahu kekal di Gombak, tapi adakah dinamikanya sama untuk beliau? Kita dapat lihat di situ tiket dan benderanya sudah pun berbeza. Bersatu Perikatan Nasional. Bagaimana ini akan dicerminkan dalam sentimen pengundi di Gombak ini menentang Datuk Seri Amiruddin Chari dan dua calon lain. Pertembungan Menteri Besar di Gombak P98 menarik untuk kita perhatikan. Satu lagi kerusi panas selepas ini. Apa kerusi panas lain yang kita saksikan? Saya kira ada banyak kerusi panas kalau kita boleh pergi ke muka surat seterusnya. Kuala Selangor P96 di sini menyaksikan bak kata orang pertembungan teknokrat bertemu di pentas politik. Datuk Seri Zulkifli Ahmad, bekas Menteri Kesihatan melawan Datuk Seri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan. Ini dua calon heavyweight pada PRU 14 di mana kita saksikan di Gombak dengan Azmin tadi. Datuk Seri Zulkifli menang dengan agak selesa majoritinya, hampir 8,500. Datuk Seri Zul mahu mempertahankan Kuala Selangor menentang satu muka yang agak prominent pada ketika ini. Teknokrat diletakkan, Tengku Zafrul. Menentang juga dua calon lain, Muhammad Nur Muhammad Sahar mewakili PAS dan Muhammad Syed Rosli mewakili Parti Pejuang Tanah Air. Dari 3 penjuru ke 4 penjuru. Satu lagi kerusi yang kita perhatikan dengan rapat Kuala Selangor. Kemudian kerusi yang seterusnya. Banyak lagi kerusi yang panas yang menjadi tumpuan. Alo Gajah juga salah satu kerusi di mana kami bersiaran secara langsung. Awal ini 7.45 kerana ini satu kerusi yang agak menarik untuk kita lihat. P135 menyaksikan pertembungan bukan 2 tapi 3 individu yang agak prominent. Sudah tentu Pak Wan, Datuk Seri Rizwan Yusof, Adli Zahari, bekas Ketua Menteri Melaka membawa panji Pakatan Harapan dan juga Amanah menentang
calon muda yang agak prominent, Syahril Hamdan mewakili UMNO. Kali kedua Syahril Hamdan cuba nasib di kerusi parlimen selepas tewas pada 2018. Ini adalah kali kedua, kali ini di Alor Gajah pula. Kerusi ini disandang oleh Pak Wan pada sejak PRU 14. Pada ketika itu menang dengan majoriti yang juga agak selesa, hampir 7,000 undi majoritinya. Tapi seperti mana kita lihat, kisahnya serupa seperti Azmin. Pada ketika itu bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan. Bersatu Pakatan Harapan. Kali ini bersatu Perikatan Nasional. Bagaimana ia akan diterjemahkan ke sentimen pengundi dan juga corak pengundian di Alor Gajah. Satu lagi kerusi yang kita perhatikan dengan rapat. Dan saya kira ada lagi beberapa kerusi yang sememangnya kita akan monitor dengan begitu rapat. Kerusi seterusnya apa selepas Alor Gajah P135? Ya, Titiwangsa kita kembali ke Kuala Lumpur. Khalid Samad menentang Datuk Jo Ghani yang merupakan satu figur ataupun figura yang agak prominent di Titiwangsa tapi tewas dengan Rina Harun pada PRU 14. Kali ini memilih untuk cuba nasib dan bertanding lagi sekali. Menentang Dr. Rosni Adam di bawah tiket Perikatan Nasional dan juga Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan yang membawa tiket Pejuang dan juga GTA. Rina Harun sudah memilih untuk bertanding di Sepang, tidak memilih untuk mempertahankan kerusi ini. Khalid Samad berpindah dari Shah Alam ke Titiwangsa menentang Datuk Jo. Dua ikon bandar ini akan bertembung di Titiwangsa dan kita akan perhatikan dengan rapat juga di Titiwangsa apa kata pengundi. Saya kira ada lagi 2 ataupun 3 kerusi panas yang saya boleh kongsikan di sini sebelum kita berhenti rehat. Kerusi seterusnya saya kira adalah Putrajaya. Ini adalah perlumbaan untuk merebut hati penjawat awam. Kunan, Tengku Adnan Tengku Mansur mahu mempertahankan Putrajaya. Pada 2018 menang dengan majoriti yang tidak begitu tipis tetapi agak signifikan, tidak begitu signifikan. 3,372 Kunan menang pada tahun 2018 mengalahkan Samsul Adabi Mamat PH pada ketika itu. Dan kali ini Datuk Razi Jidin pilih untuk bertanding di Putrajaya. Mungkin untuk cuba gauge ataupun cuba memaksimalkan perkhidmatan beliau sebagai Menteri Kanan Pendidikan untuk melihat bagaimana semua polisi yang diumumkan sejak beberapa tahun yang lepas ini dapat menambat hati penjawat awam. Apa pendapat penduduk Putrajaya, kebanyakannya penjawat awam, terhadap Datuk Razi Jidin menentang Kunan dan 2 orang lagi calon. Itu satu lagi kerusi. Dan kita ada 2 lagi kerusi termasuk Tambun saya kira. Tapi sebelum Tambun, kita pergi pula ke kerusi yang seterusnya. Kota Belud, Borneo sudah tentu tidak dilupakan. Rahman kembali, Munirah menanti. Datuk Isnar Raisah, Munirah Majlis akan cuba mempertahankan kerusi Kota Belud P169 melawan satu tokoh yang agak terkemuka di Sabah, Datuk Abdul Rahman Dahlan. Yang mungkin di arena politik agak senyap sejak beberapa tahun yang lepas. Tetapi masih lagi cuba bertanding, masih lagi aktif dari segi pertandingan ini dalam PRU 15 menjadi calon mewakili UMNO dan juga Barisan Nasional. Melawan lagi 2 orang calon, Madli Bangali mewakili Pakatan Harapan dan juga PKR dan Kanul Gindo, satu lagi calon yang diletakkan oleh Parti Pejuang Tanah Air ataupun GTA di Borneo. 4 penjuru, kekal 4 penjuru, Rahman kembali, Munirah menanti tetapi rakyat yang akan buat keputusan. Dan sudah tentu kita pergi ke kerusi yang terakhir sekali. Saya kira ini adalah Tambun seperti yang Firdaus dan juga Fauzi telah pun dalami dengan begitu komprehensif sebentar tadi. Ini tak boleh larilah. Ayo atau ayak. PRU 14 menyaksikan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menang dengan 5,320 majoriti undinya, agak selesa tapi pada ketika itu dia bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan. Bersatu Pakatan Harapan, kali ini bersatu Perikatan Nasional Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul. Mungkin dengan agak mengejut memilih Tambun untuk menguji dirinya dalam laluan atau perjalanan untuk cuba menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Mereka berdua bertemu dengan Aminuddin Mat Hanafiah yang membawa panji UMNO dan Abdul Rahim Tahir yang bertanding di bawah tiket Pejuang dan GTA. Tambun antara yang kita akan perhatikan dengan begitu rapat. Ayo atau ayak, mereka di Tambun akan menentukan. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini lebih banyak lagi kerusi panas dan data kami akan bawakan. Termasuk keputusan rasmi dan juga tidak rasmi. Kita jangka akan masuk pada bila-bila masa saja lagi. Semua 221 kerusi parlimen, 116 kerusi DUN kami akan bawakan di sini dari Dewan Rakyat. Jangan lepaskannya. Malaysia Memilih kembali selepas ini.